worst that can happen. Saya boleh buat sebab trip tu baru bermula tau. Mungkin dalam hari ketiga dan kita orang ada lagi like 10 hari nak teruskan perjalanan. Kalau aku risau sepanjang perjalanan ni, the rest aku punya travel ni dekat New Zealand and masa tu nak balik-balik Australia sebelum balik-balik Malaysia, the rest aku punya trip ni akan jadi miserable. Aku akan jadi miserable, aku akan jadi sial kat kawan-kawan, aku akan salahkan kenapa korang tadi nak berhenti rokok lah dekat Palmerston tadi tu, kenapa korang nak berhenti, tak boleh ke korang tahan kejap lah, benda semua. Dia akan jadi macam, the rest of the trip akan jadi sial gila. So itu worst possible outcome lah. So saya fikir balik, so what kalau benda tu jadi macam tu? Tak nak lah jadi macam tu kan. So saya decide macam, okay lah, aku freak out 5 minit, aku try cari. So masa cari tu dekat Dundee lah, dekat Baldwin Street, the steepest street in the world masa tu. So instead of naik bukit yang sangat curam tu, saya duduk dalam kita punya kenderaan tu dan cari saya punya wallet. So tak jumpa, dan tak jumpa saya terima je lah. Terimalah, so what, terima je lah. Memang the worst that can happen masa tu ialah benda ni akan tak jumpa, so hilang. So saya terima, sebab saya tahu kalau saya hilang benda tu dan saya tak terima, the rest of the trip saya akan jadi miserable prick sepanjang trip. Akan jadi macam killjoy gila babi lah kan. So saya terima. So apa yang saya boleh buat untuk improve? So saya tahulah masa tu saya travel dengan kawan-kawan yang kaya-kaya kot. Saya pinjam je lah duit dia orang dulu. Okay. Dan saya tahu duit yang hilang tu hanyalah duit New Zealand dollar sahaja. Duit Australian dollar saya ada simpan siap-siap dalam bag. So yang hilang adalah New Zealand dollar saja. So for the rest of the trip dekat New Zealand tu saya tak ada duit New Zealand dollar. Tak apa, kawan-kawan saya kaya, pause orang sikit. Okay. So pause. So tak kisah pun dia orang bagi. Ada yang tiba-tiba keluar ATM bagi saya $300, ada yang belanja makan. So senang je hidup saya lepas tu. So saya call polis New Zealand dan cakap saya punya wallet hilang, lalala semua. So saya call wife saya cakap wallet saya hilang, tolong cancelkan saya punya card. Dah, that's it, habis. So the rest of the trip saya tak fikir langsung pasal wallet saya yang hilang tu. Itu saja. Dan one of the trip members dia macam amazed lah, macam macam mana kau boleh relax. Macam kalau aku tak relax nak jadi apa? Tak, aku nak jadi memekak-mekak. Wallet aku hilang sampai habis, kau tak nak kawan dengan aku nanti. So biar je lah. Okay. So kerja tuan puan sekarang ialah janji dekat diri sendiri, bukan janji dekat saya sebab saya tak kenal pun siapa tuan puan. Janji dekat diri sendiri untuk at least entertain the idea of journaling. Buat, tulis untuk diri sendiri. Ini bukan nak publish, bukan nak tulis tweet, bukan nak jadi viral ke apa ke. Tulis untuk diri sendiri. For the sake of yourself, kurungkan kerisauan, ketakutan and whatever not tu. Sebab benda tu sebenarnya tak ada apa sangat yang kita risau, tak ada apa sangat yang kita takut, melainkan kerisauan dan ketakutan yang macam hantu tak nampak masa kita nak keluar berak makan rendang siang tadi. Sekarang ni toilet kat luar. Itu je cerita dia. Okay. So boleh kita teruskan ke segmen yang kedua. Bagi, memanglah korang tak boleh bercakap kan, ni bukan Zoom. Apa nama tu? Bagi emoji. Peace ke whatever lah. Boleh kita teruskan? Allah, tak nampak pun. Dengar ke ni? Okay, so kita pergi segmen yang kedua. Segmen yang kedua ialah apa kesilapan yang biasa dibuat apabila kita nak mulakan bisnes. Okay, mulakan bisnes ataupun nak side income, whatever lah. Okay, tuan-puan, peringatan, kalau ada soalan boleh DM ke brc.my. Jangan DM saya sebab saya tak tahu dan saya tak pantau saya punya DM sekarang. Follow di brc.my dan DM lah mereka, dan mereka akan bagi tahu saya kalau ada soalan. Okay, so kembali kepada segmen kita yang kedua, kesilapan yang kita buat. Yang pertama, dia ada 7 tak silap saya. Harapnya boleh habis lah. Yang pertama ialah kita rasa berbisnes ni perlu ambil risiko. Kita rasa bisnes perlu ambil risiko. Okay? Sebenarnya kita je rasa macam tu tau. Kita je rasa macam as if macam bisnes ni nak kena ambil risiko besar. Sebenarnya bisnes yang bijak, dia tak ambil risiko besar pun. Mereka tak berjudi dan mereka ambil risiko yang terkawal. Tapi cerita orang yang bergadai ataupun yang struggle all in lepas tu berjaya ni sedap dibuat drama tau. Realitinya boring je.
Siapa yang kata nak kena masuk all in, gadaikan semua, nak habiskan semua duit yang kita ada sebagai modal? Siapa kata benda ni berisiko gila-gila macam kena terjun orang 5 tingkat? Business bijak, dia limitkan risiko. Macam kata Richard Branson always protect the downside. Janganlah downside kita tu unlimited. Biarlah upside kita unlimited, tapi kita ada limited downside. Okay? Hanya pertaruhkan apa yang kita boleh hilang. Tanya soalan kat diri kita. Kalau tak boleh nak bertanya soalan tu, buatlah journaling tadi. Tanya soalan. Kalau aku hilang semua ni, aku okey tak? Kalau tak okey, jangan buat. Kalau aku katalah ada nak buat modal 5,000 kan. Kalau aku hilang 5,000 ni, aku okey tak? Kalau tak okey, jangan buat. So, apa yang kita buat, kita kena limitkan risiko kita. Everything yang kita buat, kita anggap dia satu eksperimen kecil yang terkawal. Setiap projek yang kita nak buat ni, dia ada parameter yang jelas. Nanti saya bagi contoh. Contoh-contoh kemudian. Dan kalau ada soalan boleh tanya, DM dekat brc.my warna merah tu. Again, kalau kat sini kita macam masih lagi kita tak clear takut apa, dan patah balik ke atas tadi. Maksudnya patah balik ke journaling tadi. So, bila kita cakap pasal risiko, siapa yang suruh ambil risiko banyak-banyak? Siapa yang suruh judikan duit banyak-banyak? Siapa yang kata nak berbisnes ni, dia bukan bisnes lah, dia a small project sebenarnya. Siapa kata yang kau kena buat projek besar terus? Kita buat projek kecil yang kalau dia lingkup pun, dia tak melingkupkan kita. Eksperimen tu gagal, tapi kita tak rugi, kita belajar something. So, eksperimen. Treat benda ni as an eksperimen. Bukannya semua bisnes tu kita kena start dengan modal RM50,000 ataupun RM5,000 ataupun RM40,000. Tu silap yang pertama. Yang kedua, kita ikut-ikut orang. So, ini kita macam terkinja-kinja lah. Terkinja-kinja, kita suka ikut orang. Kita macam tak tahu hala tuju hidup, kita ikut orang. Yang pertama sebenarnya, kalau kita ikut orang, majoriti orang sebenarnya salah. Majoriti orang, mereka pun tak tahu ke mana mereka pergi. Dan kalau dia tahu pun ke mana mereka pergi, orang lain ni, hala tuju hidup kita tak sama dengan hala tuju hidup dia. Apa yang dia ada, advantage, leverage yang dia ada, skill yang dia ada tak sama dengan apa yang kita ada. Okay? Dan kalau kita shock tengok orang buat bisnes, itu yang kita nampak je. Tolonglah jangan terpedaya macam syoknya buat bisnes. Tolonglah unfollow semua jenis orang bisnes yang tuan-puan follow, yang semata-mata tunjuk kereta, tunjuk rumah. Kereta, rumah mewah, bagi hadiah kereta, bagi hadiah besar, bagi hadiah kek, dalam tu ada duit. Tolong unfollow semua. Tolong jangan follow idola-idola yang bodoh ni. At least kalau nak follow, contohlah ada orang cakap ini nak memberi inspirasi. Bodoh gila kalau inspirasi yang nak dibagi tu hanyalah inspirasi luaran saja, hanyalah inspirasi harta saja. Nampak sangat kau memang tak ada ilmu nak dibagi, tak ada benda yang boleh dibagi, tak ada soul nak dibagi selain nak menunjuk hebat je, nak menunjuk kaya je. So jangan ikut orang macam ni. That's the first benda yang kena buat. Unfollow lah benda-benda yang tak apa-apa ni. Sebab kalau kau follow idola bangang, kau dengarlah cakap orang yang kata tak pandai, tak apa, SPM gagal tapi boleh berjaya tu, janganlah ikut orang macam tu. Sebab kita hidup dalam dunia ni, kena pandai, kena berfikir, kena baca buku. Jangan ambil entah siapa-siapa, sebab yang orang yang kita follow ni, basically sebenarnya, kita memberi kebenaran pada dia untuk brainwash kita. Siapa-siapa entah mangkuk yang kita follow ni, kita memberi kebenaran pada dia untuk masukkan benda dalam kepala otak kita. Sama ada benda tu yang dimasukkan sampah ataupun benda yang berharga, bergantung pada orang yang kita follow. Okay, so janganlah nak buat bisnes sebab syok tengok bestnya dia bagi bini dia rantai macam mak lipannya saiz dia bagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita rasa bisnes boleh selesaikan masalah kita. Dia sebenarnya sama macam duit tau. Duit takkan ubah kita. Duit yang banyak, duit yang sikit takkan ubah kita. Duit hanya amplify siapa kita. So sama juga macam bisnes. Bisnes yang berjaya takkan selesaikan masalah kita. So kalau tuan-puan masih lagi berada di tahap sekarang, pemikiran yang jenis tak bertenang, yang jenis yang banyak masalah dalam kepala, tak berdisiplin, kalau dibagi bisnes yang perform, RM50,000 sebulan, untung lah let's say, tak payah dia apa pun. Sebab kita tak boleh lari daripada diri sendiri. So, bisnes tak boleh bantu kita selesaikan masalah diri, tak bertenang, tak berfikir, tak relax.
risau banyak, semua benda ni. In fact, bila kita ada masalah berfikir, masalah bertenang, masalah habit, masalah productivity, masalah dengan bos, bila kita masuk bisnes, sebab bisnes ni dia up, dia high, dia very high, low, dia very low. Dia akan amplify semua benda emotion dalam kepala otak kita. So kalau kita tak berfikir, tak bertenang, kita ni tamak, kita ni tak berilmu, bisnes takkan selesaikan masalah kita. Dia akan amplify je siapa kita yang sebenar. Yang ke berapa dah sebenarnya? 4 Kita mengharap idea jatuh ke riba kita. Ataupun kita terlalu fokus pada produk. Ada orang yang bertahun-tahun tau, tak mula sebab tak ada idea. Sebenarnya idea tu tak patut datang sendiri pun. Tak ada orang yang dapat idea yang bagus, yang bernas untuk memulakan bisnes ataupun side income, dihantar idea tu turun macam wahyu. Tak ada. Sebenarnya tak ada idea yang bagus yang boleh keluar daripada kepala otak kita sendiri. Tak ada. Okay? Semua benda yang keluar daripada otak kita sendiri, idea bisnes yang keluar daripada otak kita sendiri, itu semua shock sendiri. Sama juga macam kalau kita tanya, nak jual produk apa? Tolong bagi saya idea. Semua tu sampah. Produk pula, kita je yang shock sendiri dengan produk ni. Ini reality. People don't care about us. Dunia ni tak ada hutang apa-apa dengan kita. Everyone is selfish. Sama macam kita juga. Kita ni selfish. Bila kita nak membeli, ada reason kenapa kita nak membeli. Kita jadi pembeli, macam-macam sekadar yang kita ada. Kenapa bila kita menjual, kita harap orang membeli dengan senang-senang je. So, orang tak kisah pasal produk kita. Orang tak kisah pasal kita pun. Orang tak kisah pasal kita tak boleh bayar sewa rumah. Orang tak kisah pasal kita tak ada income. Orang tak kisah pasal apa-apa. Dan orang tak kisah pasal produk kita. Product is nothing. Yang ke-4 tadi Yang ke-5 pula. Dan disebabkan kita tadi shock sendirilah dengan kita punya idea tu, kita kerjakan idea yang shock sendiri. Tadi tak ada idea kan? Yang ni lah ada orang cakap, saya dah ada idea. Saya dah tahu dah nak jual apa. Okay? Macam mana cara saya nak jual? Again, kita kena persoalkan. Macam mana kita tahu? That's why bila orang tanya saya ataupun dia bagi tahu, saya nak jual benda ni, saya akan tanya balik. Saya akan persoalkan balik. Kenapa? Kenapa jual benda ni? Kenapa jual benda ni? Macam mana tahu ini benda yang patut dijual? Dari mana datang idea ni? Kalau setakat tengok ada orang jual, lepas tu, aku nak jual lah macam dia. That's it lah. Benda tu bullshit. So, kita kena tanya, apakah research ataupun eksperimen yang kita buat yang menjadikan itulah idea yang kita nak kerjakan? So, dia tak ada proses qualification tau. So, kita main ambil je apa-apa idea yang tak mana-mana kita dapat dan kita claim kita ada idea, kita dah tahu nak jual produk apa. So, macam Ray Dalio cakap, Ray Dalio ialah seorang hedge fund trader. Dia manage Blackstone. Blackstone kot nama dia. So, one of the biggest hedge fund yang ada asset under management yang terbesar in the world ni. Ray Dalio ni orang kaya dan dia tulis buku tau. Dan buku dia ni bukan cakap pasal kaya. Buku dia cakap pasal making decision. Buku dia cakap pasal berfikir. Buku dia cakap pasal truth, getting to the truth. Buku dia cakap pasal kita kena improve diri. Ada work principle, ada life principle. Dia tak cakap pun pasal kaya. Dia tak kata pun pasal nak jual hari ni, jual besok kaya. Dia tak kata pun pasal nak reward diri. Dia tak kata pun nak tak bantu mak bapak pergi haji. Tak ada pun dia cakap macam tu. Dia cerita pasal prinsipal hidup. So dia cakap apa Jangan cakap I know I'm right. Instead, tanya soalan kat diri sendiri, how do I know I'm right? So dia kata dia tak nak dia jadi orang yang cakap aku tahu aku betul. No, dia kata dia akan persoalkan, dia ada sistem lah, dia ada SOP untuk diri dia sendiri. How do I know I'm right? Okay? So kalau kita dah konon-konon kita kata kita ada idea produk dan idea apa benda nak jual semua tu, kita kena persoalkan lah. So tu yang ke apa? 5, 6, 7? 5 kot. Okay, 6. Kita terlalu, kesilapan kita yang ke-6 kita terlalu berfikir pasal modal. Ni sebenarnya lebih kurang macam idea tadi lah. Produk, idea ni semua shock sendiri. Modal ni pun shock sendiri je. Ada orang yang tunggu bertahun-tahun tau. Tunggu bertahun-tahun kumpul modal. Saya tunggu modal. Saya masih lagi mencukupkan modal. Kau nak tunggu sampai bila? Kau ni nak jadi usahawan ke nak jadi tungguan? So, kalau kita fikir pasal modal, macam salah satu thread yang saya tulis lah, lama dulu. Kalau kita fikir pasal modal, kita dah sedia ada kalah. You are already lost.
Sebab dah ramai je orang yang lebur modal, tak kisah berapa modal dia. So jangan ikut contoh-contoh jahanam tu. Orang yang tak ada modal akan rasa modal tu halangan. Orang yang ada modal pun dia rasa macam magic tau. Dia rasa macam invincible dia hidup. Aku ada modal ni, bisnes apa aku boleh buat? Ni mampu sama kau. Yang kau belagak sangat dengan duit kau ni benda. Kalau nak lingkup, silakan. Sebab ada je orang. In fact ada satu case study lah. Audience BRC yang dia email kami. Ni beberapa tahun lepas punya cerita lah. 2017 kot. Dia email ke 2018 lah. Dia email, dia kata dia rugi RM400,000. Okay. Kalau tuan puan kata lah nak tunggu modal RM10,000 lah. Mamat ni dah ada RM400,000. RM400,000 tak boleh bantu dia apa-apa. Syok sendiri je modal ni cerita dia. Dan kenapa dia rugi RM400,000? Kenapa dia rugi RM400,000? Dia rugi RM400,000 sebab itu duit yang dia ada. Kalau dia ada RM1 juta, dia akan habis RM1 juta punya. Kalau dia ada RM2 juta, dia akan rugi RM2 juta. Sebab tu Einstein cakap tak ada limit kepada kebodohan manusia. So tak ada limit kepada berapa banyak yang kita boleh rugi. Ada RM1 juta, ada RM2 juta sekalipun, akan rugi. Yang kau sibuk sangat cerita pasal modal, kenapa? Syok sendiri je. So, kalau bukan modal dan bukan idea, apa benda yang nak buat? Okay, nanti kita tengok. Tadi nombor berapa? 6 Yang ketujuh, silap kita ialah bila kita bergantung harap pada orang. Saya ada orang lah DM saya, boleh tak jadi mentor saya? Cerita mentor ni cerita lain tau. Saya memang fuck gila lah. Dengar perkataan mentor ni saya macam babi. Mana datang perkataan mentor ni sial. Dan saya tanya dekat orang yang tanya pasal mentor ni. Tanya kan, mana dengar? Oh saya dengar ada video ni kata kita nak berjaya kita kena ada mentor. Bullshit. Orang tanya boleh tak jadi mentor saya? Ataupun kat mana saya nak cari mentor? Kelas apa yang saya patut pergi yang confirm jadi? Buku apa yang saya patut baca? Satu buku yang saya patut baca yang akan jadi. Tak ada. Bukan salah buku, bukan salah kelas, bukan salah mentor, bukan salah tak apa-apa benda semua tu. Semuanya salah diri sendiri. Sebab selagi kita letak pergantungan kita dekat luar, kita akan gagal. Paling teruk kita akan kena tipu Kalau kita cakap saya ada modal banyak ni, saya ada modal RM10,000, saya boleh buat apa? Siap lah kau kena scam. Ada orang akan sedut duit RM10,000 tu sampai habis. Kalau kita tanya kat orang, saya jadi mentor, sudi tak jadi mentor saya? The only orang yang reply benda-benda tu ialah scammer. Sekian, terima kasih. So take up ownership. This is your life. Take up your ownership. This is your life. Tentukan perjalanan sendiri. Orang boleh bantu kita, buku boleh bantu kita, kelas boleh bantu kita, tapi akhirnya tetap pada diri kita sendiri juga. Dia tak ada macam plug and play, macam aku pergi kelas ni automatik jadi pandai, aku baca buku ni automatik boleh jadi. Okay, so settle. 7 kesilapan dalam memulakan bisnes ataupun side income. So far boleh ikut? Sila bagi apa benda tu, emoji yang menatang apa tu? Peace. So far boleh teruskan? Semua masih elok lagi? Masih lagi belum berdarah? So kalau ada soalan boleh tanya again. Ada soalan boleh tanya di apa nama benda tu? BRC. BRC.my sebelah saya tu yang warna merah tu. Klik kat situ, follow. Kalau ada soalan tanya dekat DM. Okay? Tanya dekat DM. So ada sebenarnya banyak lagi kita boleh cerita dan ada okay, kita akan sambung dekat segmen ketiga lah lepas ni segmen ketiga kan. Okay, segmen ketiga. Tapi sebenarnya ada banyak lagi benda lain lah yang saya pernah tulis, yang saya pernah cerita dalam kelas. So ada banyak cerita sebenarnya pasal bisnes ni. Ada pasal kira-kira lah, ada pasal marketing lah, ada pasal mindset lah. Saya dah tulis banyak benda pasal semua benda ni. Tuan-puan boleh follow saya kalau tak follow saya lagi. So kalau boleh dapat based on apa yang saya tulis secara percuma dekat ruang-ruang yang ada di media sosial dan di internet ini, di blog saya, di blog BRC semua, kalau boleh dapat dan boleh teruskan, alhamdulillah. Ada je orang yang dia baca satu je tweet saya Dia reply dekat satu tweet saya dan saya reply satu jawapan dan dia pakai benda tu. Dan saya lebih kurang sebulan setengah, 2 bulan lepas tu dia cakap based on satu tweet tu, dia daripada zero dia pergi ke 20,000 sebulan sale dia. Tapi tu dia lah So kalau tuan-puan boleh macam tu, bagus lah. Tapi kalau tuan-puan nak belajar lebih, nak belajar secara bertertib, so ini fitrah kita baca-baca ni kadang kita tak serius pun dan kita baca ni melompat. So kalau nak belajar bersusun, bertertib, saya jemput
join kelas BRC yang kita akan buat bulan depan Jun, 8, 9, 10 Jun kot. Saya pun tak ingat tarikh dia, tapi minggu depan bulan depan awal bulan Jun kita akan buat kelas namanya Business Strategic Game Plan. Tuan-puan boleh pergi ke brc.my. Ni benda senang je sebenarnya. brc.my/bsg Business Strategic Game Plan. brc.my/bsg. Sekarang ni pendaftaran ditutup. So tuan-puan boleh daftar waiting list, pergi kat link tu dan boleh baca cerita kawan-kawan kita yang dah disedarkan dan dah dicuci otak mereka. Okay. So 8, 9, 10 Jun. Yuran murah je, tak sampai 15,000 pun. Okay, yuran tak sampai 15,000 pun. Yuran hanyalah 50 dan 100 sahaja. brc.my/bsg. Okay, kita teruskan. Segmen yang ketiga. Okay, yang tadi tu silap. Benda yang kita tak patut buat lah. Okay. So, apa yang kita patut buat? Ialah kita kena belajar pasal dunia. Dunia bisnes ni dia satu hal lah dunia bisnes ni kan. Bisnes ni, apa itu bisnes yang sebenar-benarnya, bukan yang glamour-glamour kita nampak tu, tapi apa itu bisnes yang sebenar-benarnya, apa komponen-komponen dalam bisnes. So, bisnes ni dia bukan satu benda yang terasing daripada kehidupan manusia tau. Dan bisnes ni pun dia duduk dalam dunia, atas muka bumi ni. So, dia mematuhi segala macam hukum hakam dunia ni lah. Sunatullah lah. Okay? Hukum-hukum fizik yang ada atas dunia ni, bisnes kita dia terikat dengan hukum hakam atas dunia ni lah. Okay? So, kita belajar pasal dunia bisnes satu hal dan kita kena belajar pasal dunia ni in general. Sebab yang buat bisnes dan yang membeli daripada bisnes ni manusia. So, one of the component dalam dunia ni yang kita kena belajar ialah belajar pasal manusia. Okay? Tak boleh dia tiba-tiba kau nak jual dan barang tiba-tiba laku. Tak boleh tau. So, kita kena belajar pasal manusia. So, banyak lagi benda kita belajar, tapi kita fokus kat sini belajar pasal manusia. Dunia bisnes ni bukan benda yang terasing daripada dunia, daripada kehidupan kita sebagai manusia ni. Dia bukannya macam duduk alam lain tau. Dia masih lagi mematuhi hukum hakam. So, sekejap lagi kita terangkanlah lebih lanjut. So, sekarang ni kita tak cerita pasal bisnes pun. Kita tak cerita pasal apa itu bisnes, komponen bisnes, kira-kira dalam bisnes, input-output dalam bisnes, semua tu kita tak cerita pun. Yang tu kita akan cerita sama ada training lain ataupun tuan-puan boleh daftar dalam BSG. So, sekarang ni kita nak fokus pada very spesifik. Apa skill yang boleh jadi kita punya backup plan. Plan B kita, always. Sebab training ni dulu namanya Plan B. Saya namakan training ni Plan B. Plan B ni, kita nak sentiasa ada backup plan yang dalam apa jua keadaan kita boleh hidup. So, kita always ready dengan backup plan. So, apa-apa jadi, kita ada skill yang kita boleh guna untuk jaga diri sendiri dan kita boleh jaga keluarga kita. So, apakah yang saya cakap bertahun-tahun dah, apakah itu satu unstoppable skill. Maksudnya skill yang akan membuatkan kita ni very dangerous, kita ni unstoppable. Apakah skill tu? Skill tu ialah tahu apa yang orang nak dan bagi apa yang orang nak. Itu sahaja. Itu je. Kalau kita start kat situ, kita tahu apa yang orang nak dan kita boleh bagi apa yang orang nak, that's it. Pintu akan terbuka untuk kita di mana sahaja. Terutamanya kalau kita ada ilmu yang dia agile and portable. Maksudnya kalau kita ada ilmu yang very spesifik lah. Kalau kita ada ilmu yang terlalu spesifik, contoh macam cara-cara mengimpal pipe oil and gas contohnya lah. Dan tiba-tiba dunia tak menggunakan oil and gas. So kita screwed lah basically. Sebab skill kita terlalu spesifik yang dia tak portable. Tapi kalau kita ada skill yang dia soft skill, yang dia portable. Maksudnya, selagi ada dunia ni, kita boleh guna skill yang kita ada tu. So, contohnya lah. Kalau kata dalam kerja kita sebagai pengimpal dasar laut untuk projek-projek oil and gas ni tadi, kalau skill yang kita ada ialah skill menguruskan projek oil and gas, dan kalau kita generalkan lagi, kita boleh cakap sebenarnya kita ada skill menguruskan manusia dan kita ada skill menguruskan sebenarnya daripada projek yang very spesifik tu kita boleh generalkan, kita boleh menguruskan apa-apa saja projek dan apa-apa saja jenis manusia. So dia akan jadi lebih besar. So as long as ada manusia dalam dunia ni dan as long as ada manusia pastinya ada projek yang nak dijalankan, maksudnya kita masih lagi valuable pada dunia. That's why kita cakap tadi berilmu dan bermanfaat.
So kalau kau rasa macam tak berguna dalam dunia ni, tolonglah cari ilmu. Apa benda nak bagi kat dunia ni? Okay. So kalau kita tanya, kita tengok dalam cerita kat sini, tahu apa orang nak, bagi apa yang orang nak. Kalau kita tanya, apa idea yang nak dijual? Apa produk yang nak dijual? Berapa modal nak kena ada? Kita sesat sebab doesn't matter benda tu. Tak relevan pun. Tahu apa orang nak, bagi apa orang nak, tak ada concern langsung pasal idea. Sebab idea dia ialah bukan daripada kepala kita, tapi idea datang daripada orang lain. Kejap lagi kita tengok lebih lanjut. Modal pun tak ada cerita kat situ pun. Okay? So kalau kita tanya apa idea, apa produk, apa benda semua, macam mana nak mula daripada kosong kalau saya tak ada idea, apa produk yang nak dijual, selagi kita sangkut dekat idea, produk, modal, kita akan sesat. So kita kena faham, salah satu komponen dalam dunia ni, ada satu makhluk, ada satu spesies yang dinamakan manusia. So kita kena faham, manusia ni, apa yang manusia nak. So kalau kita faham apa yang manusia nak, as long as manusia ni berduit, as long as kita ni menjual kepada manusia, bukannya pada kambing gurun, bukannya kepada ikan buntal di lautan, ilmu ni berguna. So jangan fikir pasal bisnes yang sekarang. Sebab mungkin bisnes sekarang ni syok sendiri je. Jangan fikir pasal produk yang sekarang. Jangan tanya, ilmu ni berguna ke kalau saya jual keripap? Tuan cerita pasal produk, saya buat servis. Tuan cerita pasal bisnes makanan, saya jual baju macam mana? Tuan cerita pasal baju, tapi saya jual baju kurung macam mana? Tuan cerita pasal baju kurung biasa, saya jual baju kurung kedai macam mana? Jangan jadi lurus yang tak bertempat tu. So benda ni general sebenarnya. As long as kita menjual pada manusia, benda ini terpakai. Okay, so tahu apa orang nak, bagi apa orang nak. So manusia nak apa dalam dunia ni? Manusia tak nak beli produk. Okay, tak ada orang yang bangun pagi fikir pasal nak beli produk. Tak ada orang yang membeli produk semata-mata sebab aku nak produk saja je. Aku tak ada guna pun produk dalam hidup aku. Aku tak derive apa-apa kepuasan pun daripada produk ni, tapi aku nak beli. Tak ada. Okay, tak ada orang yang membeli saja-saja. Manusia, kita kena faham 3 komponen. Manusia menggunakan jalan. Manusia, 1, sebab benda ni audio tau, so saya tak boleh nak lukis. Manusia, 1. Jalan, 2. Hasil, 3. So, tak situ. Manusia menggunakan jalan untuk dapatkan hasil. 3 benda tu yang kita kena fikir. Jalan tu bermaksud itulah produk kita ke, servis kita ke. Tapi adakah dia kisah pasal produk ataupun servis kita? Adakah dia kisah pasal jalan tu? Hanya kisah kalau boleh bagi hasil dia. Okay, saya bagi contoh. Katakan seorang manusia bernama Alibaba, dia sakit belakang. So itu manusia dia. Yang 1 tadi. Tadi. Okay. Hasil yang dia nak, which is nombor 3 tadi. Tadi. Aku guna audio cue. Dia nak sembuh lah daripada penyakit sakit belakang ni supaya dia boleh melakukan kegiatan-kegiatan kerja-kerja dia tanpa dia rasa sakit belakang. Okay, itu yang dia nak. 1 dan 3. Jalan dekat tengah tu, adakah dia kisah kalau produk tu ataupun jalan yang perlu dia gunakan tu ialah pil, senaman, urutan? Dia tak kisah pun sebenarnya. As long as boleh dapat kesembuhan dia tu. Okay, faham tak tu? Korang tak boleh nak jawab pun. Kalau faham, kasih angkat itu piece. Okay. Manusia gunakan jalan untuk dapatkan hasil. Ali nak sembuh. So kalau ada orang cakap kat dia, beli pil ni, saya jamin sakit belakang hilang. Guna senaman ni, saya jamin sakit belakang hilang. Bagi saya urut, saya jamin sakit belakang hilang. Dia kisah ke benda ni produk ke servis ke? Hari tu dalam thread, dalam Mac punya space ada orang tanya, after the fact lah ada orang tanya, tadi tuan cerita pasal produk, saya ni jual servis macam mana? Doesn't matter. Itu semua jalan je. So dalam cerita Ali Baba sakit belakang tadi, boleh jadi pil, produk. Boleh jadi buku panduan senaman, produk. Boleh jadi servis urutan, servis.
boleh jadi whatever je. Dia asalkan sembuh. Okay. Satu cerita yang saya selalu ulang-ulang. Masa zaman wife saya, anak kecil anak yang last sekarang ni, masa kecil kan, dia nak menyusukan bayi, susu kurang. So kita cari milk booster. Jangan tanya saya milk booster apa yang saya beli. Tanya saya milk booster apa yang saya tak beli. Dan apa usaha yang saya tak buat. Ada orang cakap pil ni bagus, ada orang cakap kemam coklat ni bagus, ada orang cakap minum susu ni akan susu melempah ruah ke ladang gandum, ada orang cakap bagi bini makan durian, so saya beli durian, ada orang cakap buat air bali, saya buat air bali, ada orang cakap buat air soya, saya buat air soya tau. Bunyinya nak jadi suami misalnya tu, saya buat air soya sendiri, rebus kacang soya tu, lepas tu blend. Apa saja orang kata buat, minum air jagung boleh banyak susu, saya buat. Sebab saya tak peduli produk apa jalan yang kat tengah tu. As long as dapat hasil, tak kisahlah dia pil ke, kemam ke. Kalau orang kata, tuan, sebagai seorang suami, tuan kena hentak kepala 13 kali ke dinding sehingga peluh mengalir bersama-sama darah, saya jamin isteri tuan akan susu banyak. Saya buat. Tapi tak buatlah benda tu, tak logik. Tapi nak tunjukkan. Itu contoh ekstrim Jangan pergi pula hentak kepala 13 kali sehingga peluh mengalir bersama-sama darah. Tapi nak menunjukkan produk is nothing. Yang kau sibuk sangat pasal produk, kenapa? Bertahun-tahun nak tunggu idea produk, kenapa? Saya bagi lagi satu contoh. Bonus. Ni bonus. Bonus untuk 10 pendengar pertama sahaja. Okay, bonus pula. Contoh dia lah, kalau ada orang yang main golf, orang yang main golf ni, main sesama kawan dia, so apa yang dia nak? Dia nak improve lah golf dia. So apa benda yang kita boleh jual pada dia? Of course lah, kalau kita cerita PK pasal biasa, kita jual golf club kat dia, kita jual kasut, kita jual bola. Itu kalau kita cerita pasal produk. Tapi kalau kita tahu sebenarnya apa hasil yang dia nak dia boleh pukul bola hole in one. Okay, sebenarnya dia nak apa lagi? Sebenarnya dia nak belagak je dengan dia punya golf buddies yang dia power. Dia nak nampak yang hebat. So sebenarnya hasil yang dia nak ialah better status dalam kalangan kawan-kawan golf buddies dia. So kalau kita besarkan lagi ruang tadi tu macam tadi, so sebenarnya apa produk yang kita boleh bagi pada dia? Bukan semata-mata kayu golf, bukan semata-mata kasut, bukan semata-mata bola. Kita boleh je bagi personal trainer untuk belajar main golf. DVD dia tak, video training ataupun e-book belajar main golf. Whatever sebenarnya. Mungkin customized training, personal training untuk main golf sehingga boleh membuatkan kawan-kawan tenganga, jatuh rahang semua. So dia doesn't matter pun sebenarnya, as long as kita faham apa yang orang nak. Dan bila kita dah tahu apa yang orang nak, it's just a matter of cari apa yang dia nak tu sebenarnya. So idea ni sebenarnya bukan datang dari kita. Sekali lagi saya ulang, kepada pendengar di rumah yang mungkin mendengar jauh-jauh tu, saya radio tak berapa nak sampai, saya ulang lagi sekali idea bukan datang dari kita. Ataupun saya buat sekali lagi dalam suara DJ Lin, Suria Cinta, idea bukan datang dari kita. Okay? So idea datang daripada mana? Idea datang dengan kita mencari apa masalah yang orang hadapi dan apa impian yang mereka nak capai. So that's why kalau orang cakap kat saya lah, saya jual whatever lah. Kan kalau aku cakap kan terasa pula. Saya jual XYZ. Saya always akan tanya balik, kenapa jual benda ni? 99.999% kuman yang boleh dicegah menggunakan Dettol, okay, 99.99% orang, dia tak tahu kenapa dijual benda tu dan dia tak boleh jawab soalan, kenapa jual benda ni? Dia tak boleh jawab. Dia akan cakap macam, sebab saya nak cari pendapatan. Yang pertama, selfish jawapan tu. Dunia ni tak kisah pasal kau. Yang pertama kalau kita cakap pasal saya nak menjana pendapatan, sebab tu saya jual benda ni. Secondly, nak jual pendapatan ni kau boleh jual produk-produk lain macam-macam. Boleh menjual produk-produk yang lain. Tapi kenapa pilih produk ini? Yang ini sekarang ni, kenapa ini? Tak ada orang pun yang, mostly lah, tak ada orang pun yang boleh cakap kenapa dia jual produk ni. Dan macam yang robot cakap itu dalam dia punya space, robot pernah keluar dia mengajuk tu, tak bagi dia guest speaker. Macam robot cakap itu, kalau kita tanya
patut ke saya jual ni? Perlu ke saya jual ni? Boleh ke saya jual ni? Jawapan dia tak patut, tak boleh dan tak perlu. Sebab kalau kita dah tahu perlu, kita takkan tanya soalan bodoh tu. Okay? So, kita dapat idea dengan mencari apa masalah yang orang hadapi dan apa impian yang mereka nak capai. Ingat tu. Tulis ya, anak-anak di rumah. So, kita mesti tahu sebelum kita fikir pasal idea, fikir pasal bisnes apa nak buat, fikir pasal produk apa nak jual. Dia doesn't matter pun. Saya bermula kosong, saya ni tengah belajar lagi, saya ni dah tua, saya ni dah kerepot, saya ni kaya, saya ni miskin, saya ni tak tahulah apa kategori manusia lagi. Doesn't matter siapa kita, sebelum kita nak jual produk, kita mesti tahu kat siapa kita nak jual. Okay? Dia tak ada pun soalan macam, saya ni baru mula, produk apa saya nak jual. Saya ni dah lama, produk apa saya nak jual. Tak ada, doesn't matter pun sebenarnya. Dia takkan cerita pasal produk pun. Kita mesti tahu kat siapa kita nak jual sebelum kita pilih apa idea atau produk. So, kalau kita cerita pasal produk, kita cerita pasal idea, kita dah already sesat jauh dah bang. So, dan kita mesti care pasal manusia tadi. That's why kita nak kena tahu apa yang dia nak. Jangan harap orang nak dengar kita, jangan harap orang nak tengok kita, jangan harap orang nak nampak kita. Kalau kita tak dengar orang, kalau kita tak tengok orang, kalau kita tak nampak orang. So dekat sini, bakal pelanggan yang kita boleh serve, yang kita tahu apa masalah yang mereka hadapi dan apa impian yang dia nak capai, itu lebih penting daripada produk. Sebab apa? Ingat ni anak-anak, produk is nothing. Produk ni tak ada apa-apa. Kita je syok sendiri. Dan saya pula, saya takkan jual benda yang saya tak tahu kat siapa saya nak jual. Saya takkan jual benda dan saya takkan pilih projek ataupun bantu projek atau involve dalam projek atau take a client yang dalam keadaan tak tahu nak jual kepada siapa, tak tahu apa masalah yang saya nak selesaikan dan tak tahu apa impian yang saya nak bantu capai. So dia macam, kalau orang tanya, okay, aku tolong jual XYZ ni, bagi saya, dia macam detach lah daripada dunia ni. Kenapa aku nak jual benda ni? Kalau saya tahu benda ni bermanfaat, benda ni berguna, dengan jual benda ni saya boleh jadi manusia yang bernilai, dan dengan nilai yang saya bagi ni, orang akan cari saya nak beli benda ni sebab mereka mengejar nilai ni, baru saya buat. So, saya takkan involve dalam projek ataupun jual apa-apa benda, produk atau servis yang saya tak tahu nak jual pada siapa, yang saya tak tahu apa masalah mereka dan saya tak tahu apa impian yang mereka nak capai dan saya tak nampak orang tu depan mata dengan clear tau. Dia bukannya macam kita mencipta prospek khayalan yang tak apa-apa ni. Saya nak tahu wujudnya satu orang. If I want to build something, I want to sell something, I want to see that people yang orang kata very concrete person, real person yang ada depan mata. Tak sini depan mata lah, tapi ada lah. Bukannya macam ada orang nak benda ni, ada. Macam orang yang jual whatever lah, bila tanya kenapa jual benda ni. Sebab benda ni diperlukan oleh orang, sebab benda ni membantu orang. Siapa orangnya? Kalau kau dah tahu siapa orangnya dan orang tu betul-betul ada, kau takkan tanya soalan macam mana nak jual. Sebab kau dah tahu orang ni siapa. Problem sekarang ialah dia bagi jawapan bullshit tau. Benda ni membantu orang, benda ni contribute to society, benda ni benefit, memanfaatkan. Bullshit semua tu. Okay? So, kita kena belajar kenal dan faham manusia. Kita kena fikir pasal masalah dan impian manusia. Dan dia punya rule of thumb dia. Lagi besar masalah manusia itu dan lagi besar impian yang dia nak kejar, lagi tinggi kemahuan dan kemampuan dia untuk membeli, untuk membayar. So basically kalau orang tu dia punya masalah dia besar gila atau impian dia nak capai tu besar gila, kita tak perlu convincekan dia pun. Umpama, that's why Gary Halbert cakap, Gary Halbert ialah seorang legend dalam dunia copywriting. Dia pun cakap kalau dia jual burger, dia tak nak jual burger yang sedap, dia tak nak jual sos yang sedap, dia tak nak jual roti yang sedap. Itu semua bonus dia cakap. Tapi yang dia nak ialah starving crowd. Maksudnya golongan manusia yang kebulu. So orang yang kebulu, bayangkan orang yang kebulu 3 hari 3 malam tak makan. Bila kita suakan nasi, dia tak akan tanya tau, nasi ni basmati ke tak? Saya makan basmati dia tau. Okay? Nasi ni beli kat mana? Ada halal ke? Tak apalah saya survey dulu Tak apalah saya nak tanya suami dulu Tak ada. Kita tunjuk
dia makan. Okay. Bayangkan kalau kita berjalan di tengah hari, haus, kita tak nampak kedai, tapi tiba-tiba kita nampak ada gerai kecil menjual air, kelapa. Satu kelapa dia jual RM15. Kita ni kalau tak minum lagi 2 minit mati. Dia jual RM15. Kita nak beli tak? Kita nak bagi nak? Tak apalah cik, saya try cari. Kalau kita ada RM15, kita bayar je bang. Kita takkan bargain dengan dia. Macam tak apalah, boleh tak kurang sikit? Ini kopi ori ke? Ada COD tak? Ada tak KKM? Ada tak halal? Benda ni ada NOT tak? Saya nak tanya suami dululah. Boleh tak nanti saya tunggu gaji? Tak ada. Okay, so cari orang yang ada masalah yang besar dan ada impian yang besar. Lagi tinggi kemahuan dan kemampuan dia untuk beli. So, okay, concretely, praktikalnya. Kerja kita awal-awal ni ialah kenal pasti yang pertama. Kenal pasti siapa yang kita nak target. So, lebih kurang 5 ke 10 kumpulan manusia yang kita nak target. Demografik, psikografiknya. 5 ke 10 kumpulan jenis manusia yang kita boleh target, yang kita ada access tu. So, kalau kita ni cikgu, mungkin kita target cikgu-cikgu. Kalau kita ni pemain, orang yang suka berbasikal, kita mungkin geng-geng yang kita ada access berbasikal, geng-geng motor, geng-geng jiran-jiran. So, any market, any circle that we have access to. Okay, yang kita ada access kepadanya. Ya Allah, teruk gila aku translate English ni. Okay, so itu kerja awal kita yang pertama. Yang kedua, bila kita dah tahu tu, kita kena kenal pasti apa masalah yang mereka hadapi dan apa impian yang mereka nak capai. Itu sahaja kerja kita yang paling awal. So, projek kita awal-awal tu ialah projek buat kajian tempatan. Siapa kita nak target dan kita kenal pasti apa masalah yang mereka hadapi dan apa mereka nak capai. Saya tak ada modal. Benda ni tak payah pakai modal. Buat ni tak perlu modal. Sebab tu saya kata tadi, tak perlu pun modal, idea, produk, semua tu shot sendiri je. Sebab kalau ada modal, beratus ribu sekalipun, macam contoh tadi yang saya cakap tadi, 400,000 rugi, dia tak tahu nak jual kat siapa, masalah apa yang diselesaikan, tak tahu exactly manusia wujud dunia nyata yang dia tak tahu, 400,000 pun tak boleh bantu apa-apa kat dia. Okay. So soalan kita awal-awal ni, eksperimen kita awal-awal ni, very limited parameter ni ialah bukan nak jual barang, bukan nak target 15,000 jualan dalam masa 5 minit. Soalan awal-awal kita ialah siapa orang yang aku nak target, apa masalah dan impian mereka. Okay. Dan ingat, lagi besar masalah dan impian, lagi tinggi kemahuan dan kemampuan dia untuk bayar. Saya tak naklah buat benda ni, susah lah. Ada tak cara lagi senang? Tak ada. Okay. Ini rule dunia. Manusia membeli bersebab. Manusia ni psychologically, semua tindakan yang dia buat untuk mengelakkan pain dan mengejar gain. Pain and gain. Manusia membeli untuk menghilangkan kesakitan, mimpi ngeri, masalah, dan dia membeli untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ketenangan abadi, kegembiraan, harapan dia, impian dia, aspirasi dia. So, itu rule dalam dunia. Dan as long as kita wujud di atas dunia ni, dan kita bukannya duduk di galaksi Andromeda, dan kita bukannya berjual beli dengan kambing ataupun ikan buntal ataupun naga terbang, inilah rule dia. Okay, ini rule dia. Ni bukan saya yang buat rule, bukan saya seorang sadis yang sengaja mencipta rule yang susah untuk menyusahkan kehidupan tuan-puan. Tidak ya tuan-puan, ini ialah rule dalam dunia. Okay, so buat ni perlu modal tak? Tak sangat basically lah, in term of modal duit yang besar. Mungkin perlukan masa, tenaga, bil internet ataupun bil telefon ataupun beli cendol tepi jalan masa kita jalan kaki buat survey rumah ke rumah. Tak kisah. So contoh praktikal ni, contoh yang pernah berlaku student BRC, dia seorang tukang urut. Tapi for some reason, dia ada akses kepada geng-geng yang main golf. Asal banyak cerita golf ni? Okay, tak apalah. Okay, dia tukang urut. So, apa yang dia buat ialah, dia buat servis mengurut kepada orang yang main golf. Dan itu tu orang yang main golf ni, bukannya orang yang bisya-bisya mesti ada berduitnya. So, bila dia buat survey, for some reason dia ada access to that market, dia buat survey lah. Berapa sanggup bayar untuk selesaikan masalah. Ada orang sanggup bayar 500. Minimum orang sanggup bayar 250 untuk sekali servis urutan. Benda tu ada depan mata,
Tapi dia tak nampak sebab apa? Sebab bila orang nak berniaga, dia sibuk tanya produk apa nak jual. Sibuk ikut benda lain apa yang orang jual. Ubat jerawat lah, ubat kurus lah, jual kokoja lah, jual SIM card lah, benda-benda lain. Kenapa kau nak sibuk jual macam benda lain? Macam kita orang yang ke 18,234.2 yang menjual benda tu, kenapa? Okay, ni contoh kedua. Ada seorang perempuan, tadi contoh lelaki, ni contoh dia perempuan. Contoh yang berlaku di dunia nyata. So, dia ni sama juga macam tuan puan, sibuk menjual produk. So, jual lah essential oil lah, konon-kononnya saya pakai, so saya boleh jual. Sibuklah pakai produk kecantikan lain, saya boleh pakai, saya boleh jual. Tapi dia melompat lah, melompat produk. Sebenarnya, bila dia lalu salah satu training BRC tu lah yang kita tak buka dah pun, dah tutup dah. Dia baru sedar yang dia ada kemahiran menulis. So, apa yang dia buat? Dia pergi cari owner business yang tak sempat update page, tak sempat update media sosial. Dan dia offer service. Cara dia offer service senang je. Dia bagi free dulu. Free trial. Free. Lepas tu, basically, kalau orang dah dapat free, merasa, that's why sample works. Kita dapat sample dekat shopping mall semua tu, kita lebih senang untuk meneruskan. So, orang dah dapat free trial dan orang happy, senang kerja dia. So, ni dia PM dekat saya, dekat Facebook. Dia bagi tahu dia belajar benda ni saya bulan 5 kot tahun lepas. Bulan 5 2020, time PKP sama macam sekarang. Sebelum tu jual produk lompat-lompat, jual produk macam orang lain, ikut perangai orang lain, terginja-ginja, tak apa-apa semua tu. So bulan 6 tu, first full month dia buat benda tu, dia dapat almost 3,000. Masa tu lah saya tak follow up lagi kemudian berapa yang dia dapat. Dan dia kata sangat happy lah sebab masa tu first time dia dapat, 1 bulan dia dapat 3,000. Dan basically 3,000 tu bersih. Kalau jual 3,000 produk, mungkin separuh tu cost produk ni, sekarang ni dia jual servis. So 3,000 tu dia dapat bersih. Sedangkan sebelum ni dia ada je skill menulis tu. Tapi dia sibuk bila, dia macam mental lah. That's why saya pelik kenapa orang ni macam mental. Bila nak fikir pendapatan tambahan dia masuk mode, aku kena jadi founder. Boleh ke jual produk orang? Kenapa? Macam mana? Aku nak jadi dropship. Jadi dropship je boleh ke? Aku nak jadi agent. Aku nak jadi agent apa? Kenapa kita duduk dalam fasa bodoh tu? Bila kita nak jual produk, bila kita nak earn money. Sedangkan kita ada skill yang lain. Okay? Macam salah satu training BRC sebelum ni. Training free pun. Saya bagi contoh lah. Main sekat jarang je. Contoh, perempuan-perempuan, dan dia always selalunya perempuan lah. Ada degree ataupun diploma dalam pendidikan kanak-kanak. Tapi bila nak jual, bila nak earn money, apa yang dia buat? Jual produk kurus, jual tudung, jual kokoja. Bukan salah kokoja, bukan salah tudung, bukan salah sambal. Tapi salah dia. Dia ada skill, diploma ataupun degree pendidikan kanak-kanak. Kenapa dia tak gunakan? Saya main tembak je tu. Itu contoh yang saya pull out of thin air. Tapi tiba-tiba dia terasa. Ada 2-3 orang pula tu dalam training tu. Dalam masa tu Zoom kan. So orang boleh reply lah. Lah, saya baru terasa saya ada degree pendidikan kanak-kanak tapi saya sibuk nak pergi jual tudung, whatever semua tu. Okay? So, soalan yang kita nak jawab tadi tu. Apa ni? Siapa orang yang aku nak target dan apa masalah dan impian mereka? Okay? Soalan yang kita nak tanya ni bukan pergi tanya ke orang, produk apa saya nak jual? Bagilah saya idea. Berapa modal? Okay? Orang lain tak boleh jawab benda ni sebab skill kita berlainan. Access to market berlainan. Kalau macam tuan puan ada skill mengurut, tuan puan tak boleh tiba-tiba macam, aku nak pergi market golf lah. If you don't have access to that market, then macam mana nak jadi macam tuan kita tadi tu yang boleh earn sekali servis urut 250, 500 tu? Kita tak boleh. Okay? Sebab skill kita berlainan, situasi kita berlainan, access market kita berlainan. So kalau orang cakap, produk ni laku keras, dijamin, kita kena persoalkan, ya ke? Kita tak kata orang tu menipu tapi kita nak cakap orang lain boleh jual, tapi adakah aku boleh jual? Adakah aku ada access to that market? Adakah aku ada whatever leverage yang orang jual benda ni ada? So sama juga macam SIM card. Ada je orang berjaya boleh jual SIM card sebab apa? Sebab dia ada nama, downline dia ramai. Tapi kalau kita tak ada nama, konon-konon kita masuk jual SIM card sebab senang dan kita dimomokkan oleh kita punya downline upline dan kita dibodohkan oleh upline kita. Dan kita jual juga dan kemudian kita kata, saya jual SIM card ni sebab membantu benda ni, ringan di bawah, benda ni senang, benda ni boleh menjamin passive income.
Mencarut apalah kita seseorang cakap benda tak apa-apa tu. Okay? Okay, so lengkap lah saya punya 3 segmen tadi. Tenangkan diri, apa kesilapan, dan kemudian apa benda yang kita patut buat, which is kita cari siapa yang kita nak target dan apa masalah dan juga impian yang mereka nak capai. So saya pergi kepada ruangan surat pembaca ni. Okay, so soalan ni dia tanya tadi lah. Okay, dia tanya, untuk yang nak start business right after high school macam mana? Dari segi modal dan sebagainya. Saya umur 17, saya rancang nak start umur 18. So again, doesn't matter. Kita ni high school ke, high school musical ke, tak ada school ke, old school ke, sekolah ke, tak sekolah ke, doesn't matter. Cara mulanya sama. Dan tak ada cerita pasal modal. Dan tak silap saya semalam atau tadi kalau ada orang di DM saya, dia tanya, saya nak bekerja selama setahun untuk kumpul modal. So macam Allah, membazir gila masa hidup setahun nak cari modal. Baik buat satu eksperimen, which is siapa yang nak target, apa masalah yang mereka hadapi dan apa impian yang kita nak capai. Dropship dah, ni ada soalan Dropship dah 2 tahun, tapi masih untung ciput. Nak delete IG, ramai orang dah kenal, tapi orang tak beli pun. Doesn't matter lah IG ni. BRC pernah ada page yang ada 38,000 like kot sebelum ni. Tapi bila sekali saya punya Facebook problem dan saya hilang access to that page, walaupun orang lain dalam business manager tu boleh access to that page, tapi saya rasa macam, mampus lah, buat je lah baru. Doesn't matter pun sebenarnya. IG ke, follower ke, Facebook punya follower ke, BRC ada 38,000 follower. Kita pergi mampus je, buat baru. Dah. As long as kita tahu apa yang kita buat, kita tak kisah pun sebenarnya pasal benda tu. Okay? Janganlah bergantung pada IG lah, bergantung pada Facebook lah. Okay, macam mana nak orang yang introvert, sifat malu, tapi nak berbisnes? Saya, macam mana cakap? Saya rasa introvert ni satu term yang valid sebenarnya. Okay, wujud. Tapi dia dah di-hijack oleh orang yang jenis yang, apa tu? Macam mana cakap? Jenis orang yang, saya introvert. Saya introvert, macam mana nak jual? Saya malu, macam mana saya nak jual? Saya macam, tak ada lah, doesn't matter lah sebenarnya. Saya saya tak pernah fikir lah pasal introvert ni. Kalau nak introvert sebenarnya, saya introvert sebenarnya. Saya seorang yang pemalu dan pendiam. Macam kalau saya lagi rela duduk dalam rumah, saya lagi rela, saya rela kalau saya tak payah keluar. Tak payah pergi mana-mana, tak payah jumpa siapa-siapa. Tu paling best. That's my utopia. Saya tak boleh jumpa siapa-siapa. Kalau saya nak jumpa, tapi bukan sebab saya kena jumpa. Duduk rumah diam-diam, tak nak keluar, tak nak jumpa orang. Itu benda yang paling best lah. So, orang kalau tanya saya, kat mana? Mesti saya jawab, rumah lah, mana lagi? Kau nak pergi mana? Office pun aku tak pergi. So, dia tak ada masalah pun sebenarnya introvert ni. Kita kena tanya balik, introvert ni, kita betul-betul introvert ke? Ada ke orang diagnose kita ni introvert, ataupun kita ni macam saja, saya ni introvert, saya ni pemalu, saya ni. Doesn't matter lah. Nak ke tak nak? Kalau kau sampai dah tak makan, tak ada duit, cerita apa pasal malu introvert semua ni? Dia macam, tahu lah, dia macam dah di-hijack untuk jadikan alasan menjedapkan diri, aku tak buat ni sebab aku introvert. Unless kalau clinically diagnosed Okay, saya nak tengok, ada siapa-siapa nak bertanya soalan secara live? Ada tak? Okay, ada orang tanya kat DM saya salam tuan, salah ke nak jual produk yang orang ramai dah jual? Tak salah pun. Orang ramai jual ataupun tidak, doesn't matter. As long as kita tahu kita jual kepada siapa dan orang tu wujud, bukannya orang yang kita angan-angankan, yang kita khayal-khayalkan. Doesn't matter lah kalau ada 15 juta sekalipun penjual tudung dalam Malaysia ni. Okay? Tapi kita ada, let's say kita ada 1,000 orang yang memang membeli dengan kita. Setiap
setiap bulan 1,000 orang ni akan membeli tudung sebanyak RM50. So RM50, ni kira-kira bisnes lah. So itu topik lain lah. RM50 kali 1,000 orang, kita ada AOV 50 kali dengan volume 1,000, kita ada 50,000 sebulan. Then tak payah peduli kat luar tu ada 15 juta ke, ada 38.2 bilion penjual tudung ke, doesn't matter. Faham tak? That's why saya cakap, berfikir dengan jelas. Jangan pergi tambah sampah-sampah, lumpur-lumpur, lumut-lumut, cendawan-cendawan, spenda-spenda basah dalam tempat kita berfikir ni. Kita nak fikir pasal apa? Kita fikir pasal, ada tak orang beli barang aku? Aku tahu tak siapa yang nak beli, apa masalah mereka, diorang ni nak beli tak nak beli. Dah, that's it. Cerita pasal introvert, cerita pasal saya ni bersaing dengan ramai orang, tapi ada orang nak beli dengan saya. Dah lah, doesn't matter lah. Orang nak beli, orang ramai jual, tapi as long as ada orang yang nak beli daripada kita. Okay? So jangan fikir pasal orang, jangan fikir pasal persaingan, jangan fikir pasal, fikirlah, tapi bukannya fikir sampai dia jadi something yang macam awal tadi cakap kan, monyet-monyet dalam kepala otak kita yang memekak-mekak, terginja-ginja tu. Okay? Okay. Ada siapa yang nak bertanya soalan secara live? Sila request untuk jadi speaker. Okay, kalau nak tanya soalan, malu nak bercakap secara live, boleh pergi ke, bolehlah DM tu, nampak tu, sebelah saya tu ada brc.my, pergi DM dekat BRC. Sebelum tu saya nak jawab soalan pembaca di rumah ni. Okay, untuk startup business, mana lebih penting? Okay. Tenangkan diri. Saya pelik gila dengan startup business ni. Jangan panggil startup lah. Okay, jangan panggil startup. Business is business. Sebab bila kita dah start guna term poyo startup ni, kita dah rasa macam, aku tech startup. Cara aku business lain daripada orang lain. Cara aku lain. Aku startup. Aku tak nak business aku dipanggil business. Aku nak startup. Aku startup. Dia dah jadi macam bingai tak? Dia jadi macam tak apa-apa. Semalam ada orang tanya saya pasal saya nak buat bisnes startup. Saya tanya dia, kenapa startup? Kenapa tak buat bisnes? Kenapa nak guna term startup? Oh, sebab saya seorang. So what? Apa kaitan seorang dengan startup? Awal-awal kan kita mulakan seorang, kita belum boleh yakinkan kawan kita. Apa benda kau merepek ni? Kenapa solo ni kau kira sebagai startup? Business is business lah. Okay? Business is business. Jangan fikir pasal startup lah apa semua. Hukum makam ni sama je. Dan lagi-lagi tech startup, kalau orang yang baru nak start, itu kita cerita dalam space yang lain kan. Kalau orang kita baru nak start, kita tak ada apa-apa privilege, skill pun tak ada, dan kita mengharapkan ada orang bagi funding kat kita, dan kita pun tak tahu siapa nak bagi funding kat kita. Jangan buat tech startup lah. Tech startup ni, kalau kau bukan coder, kalau kau bukan hacker, kalau kau tak ada mindset menyelesaikan masalah. Sebab saya rasa engineer ataupun coder, developer yang proper ni, dia hacker tau. Dia engineer yang proper tau. Engineer, hacker ni dia memang kerja ni nak hack semua benda. Dia tak peduli pun tak ada funding ke apa ke. Dia akan buat, kalau kita nak bagi poyo punya term lah kan, dia akan buat MVP. Macam mana kau nak cakap kau buat startup kalau MVP pun tak tahu Minimum viable product yang boleh dibagi kat orang untuk orang try dan tengok ada orang nak bayar tak nak bayar. So balik je, sama je balik pada apa yang si Eric Ries cakap, Lean Startup, which dia belajar pada tok guru dia, Steve Blank, The 5 Step to Epiphany, ataupun apa tu, Customer Development kan. Kalau poyo nak buat startup, Eric Ries pun tak kenal, Steve Blank pun tak kenal, Get Out of the Building pun tak pernah dengar. Jangan poyo lah. Okay. So Eric Ries cakap, Lean Startup, buat MVP dulu. Buat proof ataupun nak validation, product validation. Sebenarnya kita tak validate produk pun, sebenarnya awal-awal kita validate market. Kemudian kita validate apakah masalah yang dia ada. Kita dah confirm tu masalah yang dia ada, baru kita validate solution. Ada step by step dia. So sama je, dia tak adalah cerita pasal itulah, inilah, benda lah semua, sibuk-sibuk, benda poyo-poyo dengan startup ni. That's why, sebab sekarang kita tak tahu apa bisnes yang dia buat. So saya main cakap je. So take this with pinch of salt lah orang kata kan, bab kata orang kampung saya. Kalau ada daripada depan, senang je saya tanya, startup ni apa benda kau buat? Kenapa nak ada BD? Kenapa nak ada marketing? Kenapa nak ni? Boleh tak fokus apa benda sebenarnya benda pertama yang kau nak kena buat?
Kalau makanan, ada ke impian yang besar untuk customer? Okay. Dia sama je. Makanan ni, tak kisah apa-apa benda yang kita jual, dia still menyelesaikan masalah